Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Hasif Azri bin Azman. Saya berumur 11 tahun. Saya seorang pengawas sekolah. Saya memegang jawatan naib pengerusi dalam unit TKRS sekolah. Dan saya juga memegang jawatan bendahari dalam Persatuan Agama Islam Sekolah. Saya juga telah mengambil bahagian dalam pertandingan bicara buku peringkat daerah Larut Matang dan Selama. Hobi saya membaca buku dan saya bercita-cita menjadi pegawai polis yang amanah satu hari nanti. Di sini saya akan menceritakan tentang 5 buah buku yang telah saya baca. Buku pertama saya berjudul Ahmad Amar Tabiah Sesudah Kematian. Buku ini dikarang oleh Meja Besara Muhammad Abdul Badaruddin. Buku ini menceritakan kisah syahid seorang anak muda yang telah menjadi bualan yang serius di kalangan masyarakat Malaysia dan negara-negara lain. Buku kedua pula berjudul Saudaraku di Sebalik Ujian Ada Rahmat. Buku ini menceritakan tugas kita sebagai hamba Allah dan setiap ujian atau musibah ada rahmat di sebaliknya. Buku ketiga saya berjudul Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Buku ini dikarang oleh Harith Hafizi. Buku ini menceritakan kisah anak muda yang telah berubah selepas dihina, akhirnya berjaya memajukan diri. Buku keempat saya berjudul Ditelan mati emak, di luar mati bapa. Buku ini dikarang oleh Harith Hafizi. Buku ini menceritakan tentang pilihan yang terbaik terpaksa dibuat agar keputusan yang diambil keputusan yang terbaik. Hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang dipilih daripada 5 buah buku. Buku pilihan saya yang kelima bertajuk Buat Baik Berpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali. Buku ini dikarang oleh Harith Hafizi. Encik Harith Hafizi juga mengarang 7 buku yang lain. Buku ini banyak memberi pengajaran kepada kita. Pengajaran dan panduan dalam buku ini boleh dijadikan teladan buat kita semua. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Kaisara dan adik lelaki yang bernama Syamil. Kaisara seorang gadis yang sangat bersopan santun, baik dan rajin. Manakala Syamil pula berbeza dengan kakaknya. Syamil suka berkawan dengan budak-budak nakal dan mempunyai perangai yang tidak baik. Penulis buku ini menceritakan Syamil mempunyai perwatakan berbeza dengan kakaknya, walaupun mereka mempunyai ibu bapa yang sama. Seterusnya, ceritanya bertukar apabila Syamil memfitnah kakaknya, Kaisara, dengan mengatakan Kaisara telah mencuri duit kawannya di sekolah. Akibat dari fitnah itu, kakaknya telah dipukul oleh ibu mereka. Kesihan kepada Kaisara ya kawan-kawan. Akibat kejadian ini, Kaisara berjanji dia tidak mahu berjumpa dan berbual dengan adiknya. Kaisara kecewa dengan adiknya. Kisah buku ini diteruskan dengan lompatan masa selepas 10 tahun. Ketika ini, Kaisara dan Syamil telah dewasa. Kisah seterusnya apabila Syamil sudah berjaya diterima bekerja di Kuala Lumpur. Walaupun sudah bekerja, tetapi dia sering dimarahi oleh majikannya kerana sikapnya sambil lewa dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pekerja. Sebenarnya, Syamil telah terlibat dengan dadah semasa remaja lagi. Sikap ketagihan ini telah menyebabkan prestasi kerjanya merosot. Pengarang buku ini juga menceritakan ibu Syamil menelefon Syamil untuk berjumpa dengan anaknya. Tapi Syamil enggan berjumpa dengan ibunya. Syamil telah menggunakan kata-kata kasar kepada ibunya hingga menitiskan air mata ibunya. Kasih seorang ibu kepada anaknya telah menyebabkan ibu yang kecewa tetap berdoa kepada Allah agar Syamil sentiasa dalam lindungan dan peliharaan Allah. Tidak beberapa lama kemudian, ibunya telah dijemput Ilahi. Syamil yang terdengar berita itu tergesa-gesa pulang ingin menemui ibunya dan meminta maaf dari ibunya. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Ibunya pergi untuk selama-lamanya. Kaisara merasa sedih dengan peristiwa itu. Lalu dia berazam untuk menyelamatkan adiknya dari terus hanyut. Kaisara telah mengambil tindakan dekat. Kaisara menelefon polis dan memaklumkan kesalahan adiknya. Akhirnya Syamil telah pulih dan kembali ke pangkal jalan. Akhirnya niat murninya telah berjaya menyelamatkan adiknya Syamil dari terus hanyut. Mereka telah berbaik antara satu sama lain seperti cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Begitulah pendamatan cerita ini dengan jalan cerita berakhir dan baik dan menginsafkan. Seperti yang kita dengar dari jalan cerita tadi, buku ini mempunyai banyak pengajaran seperti adik-beradik jangan bergaduh antara satu sama lain. Kita mesti selalu mencari kawan yang baik agar kita tidak tersalah jalan. Buku ini juga menekankan nilai murni seperti sentiasa jujur dengan diri sendiri. Sentiasa memaafkan orang yang membuat kesalahan kepada kita. Pengarang juga ingin menekankan kepada pembaca berdasarkan tajuknya agar jangan sesekali berbuat jahat kerana ia akan mendorong kita merasa tidak bersalah apabila melakukan kesalahan.
Begitu juga dengan berbuat baik juga. Perlu berhati-hati takut ada yang mengambil kesempatan dari kebaikan yang kita tunjukkan. Sekian, terima kasih.